Kalau korang tengah survey Honda HR-V ataupun Peugeot 2008 ataupun Toyota Corolla Cross ataupun Subaru XV, saya katakan nanti dulu. Sebab mungkin ada satu lagi model yang mungkin korang tak terfikir, yang mungkin lebih temptation, iaitu this one, Mazda CX-30 guys. Inilah sebuah kereta yang korang tak nak tertinggal dalam list pembelian korang kalau korang tengah cari sebuah SUV yang saiz dia lebih kecil daripada X70 ataupun CX-5, tapi dia tidak sekecil Honda HR-V ataupun Proton X50. Ini dia guys. Dia lebih kurang macam Toyota Corolla Cross dan Subaru XV ataupun comparison yang lebih tepat lagi Mercedes GLA. Tapi problem is harga dia. Harga dia bukanlah mahal, tapi bila kita compare dalam line up Mazda tu sendiri, harga dia ni dah lebih kurang macam CX-5. So, orang akan terfikir, harga yang lebih kurang korang dapat sebuah kereta yang jauh-jauh lagi besar, Mazda CX-5, proper SUV kan. But now, bulan Mac hari tu, Mazda diorang launch CX-30 ni versi CKD. Pemasangan tempatan dan harga dia sekarang lebih murah dan lebih kompetitif. Bear in mind, harga dia dah tak jauh dah dengan Honda HR-V segmen B ataupun Toyota Corolla Cross. So, segalanya tentang Mazda CX-30 secara detail dalam video ni guys. Let's go! Let's go! Let's go! Biar jalan berliku, takkan ku perlahankan laju. Biar kabur mataku. Mazda CX-30 ni, kita cerita pasal harga dulu. Saya dah cerita pasal harga actually dalam previous video, tapi kali ni kita akan buat walk around lebih proper. Dan harga Mazda CX-30 ni sekarang versi CKD dia hanya bermula daripada 128,000 sehingga 156,000. 156,000 tu untuk variant High Plus Premium. Sementara yang berada kat depan kita ni bukanlah yang paling atas sekali. Ini hanyalah High Plus, tapi perbezaan High Plus dan High Plus Premium tak banyak, hanyalah lebih kurang cuma ada sunroof dengan tak ada sunroof saja. So Mazda CX-30 ni adalah sebuah kereta yang diambil daripada platform Mazda 3 So boleh dikatakan ini adalah sebuah segmen C. Dia sama juga macam Toyota Corolla Cross yang diambil daripada Toyota Corolla. So dia bukan sama level macam Honda HR-V Honda HR-V adalah B segmen, ini lebih atas, lebih premium. Cuma daripada segi dia punya saiz lebih kurang saja. So boleh dikatakan kereta ni adalah sebuah Mazda 3 yang cantik tu di jet upkan sedikit menjadi sebuah crossover. Saya tak boleh katakan kereta ni sebuah SUV. No, dia tak cukup untuk menjadikan sebuah SUV, tak cukup tinggi. Tapi dia more kepada sebuah crossover tau. Macam Mercedes GLA jugalah kan. So daripada segi design, luaran, dalaman lebih kurang juga menariknya macam Mazda 3. Tak banyak yang berlaku sebenarnya kat bahagian luaran ni sebab Mazda dia cuba kekalkan konsep kudo design ni. Dia punya shape, dia punya pillar C, pillar A, bahagian tepi ni, dia punya door handle dia very smooth tau. Cantik, memang cantik. Cuma bagi saya ada satu saja side yang kurang dia, kekurangan dia, iaitu dia punya side cladding ni bagi saya sangat-sangat tebal. Sangat-sangat tebal. Even lebih tebal daripada Mazda CX-3, adik dia. Mungkin korang tak berapa perasan sebab color kereta ni dia macam grey juga, polymetal grey. Tapi kalau color kereta yang warna putih ataupun color kereta warna merah, memang dia obvious nampak dia macam jadi macam tak siap sikit lah kan. So kalau nak cantik lagi, bagi saya sport rim lebih besar dan color gelap lah kan, baru dia nampak cantik. Tapi secara keseluruhannya kereta ni Mazda masih kekalkan konsep kudo design dia, iaitu sebuah konsep yang very simple, sleek, tak banyak angle-angle. Dia punya design very smooth dan dia nampak premium. Especially daripada bahagian depan ni, fog lamp bawah tu sangat-sangat nipis, macam ada macam tak ada. Mazda dia nak kekalkan konsep kereta-kereta diorang very clean tapi premium. Korang tengok daripada side sini, depan sini dia nampak macam rata, tiba-tiba tap kena potong. Smart gila guys, smart gila. Daripada segi ketinggian, kereta ni tak begitu tinggi Dia macam, saya rasa Izora pun lagi tinggi daripada kereta ni. Dia lebih kurang macam Ativa ataupun possible Ativa lagi tinggi. Daripada belakang, lampu dia sama macam Mazda 3 juga.
cantik, lagi cantik daripada CX-5 punya lampu belakang. Dan plate number dia bukan dekat tengah-tengah di antara lampu, plate dia dekat bawah sikit, tapi dia tidaklah sampai bawah dekat bumper kan. Dan dia punya bumper dia tak cat juga. Dia macam matte sangat, so dia macam kurang sikit lah dekat situ kan. Satu lagi, kereta ni datangkan dengan dual pipe exhaust system ya, ada power boot. Dan boot space dia dikatakan sebesar 430 liter. Agak besar untuk perbandingan X50 ataupun HRV lebih kurang 300 liter lebih. Yang ni 430 liter. Dan seat dia boleh diturunkan secara 60-40 split. Berserta kat bahagian bawah ni dia ada spare wheel space saver tyre. Dalam dia, wow, dia ada dual tone colour dekat dashboard dia ni. Sampai ke dia punya armrest ni, sampai ke dia punya center console ni, sampai ke door handle dia ni. Ini macam soft touch, tapi dia ada jahitan benang yang sebenar real stitch. Dalaman dia very simple. Very simple, kosong. Tapi dia bukan nampak simple yang hodoh, tak cantik. Cantik. Sometimes less is more. Dia macam kereta-kereta EV kan. Kosong, simple, very sleek design. Dia nampak lebih premium. Tapi tak adalah sampai kosong sangat-sangat. Okey je. Dia macam Mazda 3 juga. Sama. Benda yang saya paling suka, favourite saya adalah ni, rotary dial knob untuk media ni Everything yang korang nak control dekat infotainment system ni, sambil korang drive, korang boleh main rotary dial knob ni saja. Tak payah nak touch macam ni. Sebab dia memang tak ada touch screen kat sini sebab satu jauh. So kat sini lebih convenient. Even volume control dia pun kat sini. So passenger sebelah dia boleh control volume dekat sini. Sebab dekat sini, bahagian tengah-tengah ni tak ada apa-apa. Even touchscreen tak ada, sini pun tak ada. Dan kat bahagian tengah-tengah ni hanya ada satu aircon controller yang kecil saja. Yes, ada climate control, dual zone control. Cuma satu yang macam tiba-tiba USB port kat sini. Tiba-tiba ada satu USB port. Kurang sikit lah kat situ. Kunci, ni dia punya kunci dia very simple, tak ada button. Sebab button dia dekat bahagian tepi sini. Korang dapat tak bahagian tepi sini, lock unlock dengan boot release. Dan gear console dia ni gloss black tapi dalaman dia macam ada 3D, ada carbon fiber sikit. Bagi saya ni pun satu benda yang cantik, tapi dia macam risiko untuk mudah calar. Sebab kat kawasan sini kan, orang letak phone, cepat aja calar benda ni calar bala. Kereta ni juga didatangkan dengan head-up display kat depan tu. Saya tak pasti apakah yang dia display. Dan cluster meter dia very simple, very classy. Actually kat bahagian tengah-tengah ni digital. Korang boleh tukar view untuk korang tengok dia punya lane departure warning. Tapi mungkin tak sebanyak lah kan. Tak adalah sampai macam Altiva, Alza boleh tukar-tukar design, tukar colour kan. Tak ada. Very simple one. Dekat bahagian sini ada sikit kecil, very kecil untuk korang simpan coin korang saja. Kad pun saya rasa tak muat dekat sini. Cuma satu kurangnya adalah dia tak ada 360 degrees camera untuk variant yang nombor 2 ni. Come on lah. Orang dah spend sampai 140 lebih. Variant kedua kot. 360 degrees camera ni X50. Semua kereta pun dah ada sekarang. Patut at least dia bagi sampai variant pertama, kedua, ketiga lah kan. Yang variant atas sekali, High Premium Plus yang ada sunroof tu, ada 360 degrees camera ni. Lepas tu dekat sini dia ada 2 seat memory punya preset. Dan kereta ni juga didatangkan dengan Mazda iActive Sense. ADAS dia agak lengkap. Biasanya aircon untuk bahagian belakang ada kat sini dan dekat sini. Tapi ini dia fokus pada passenger, yang ini fokus kepada driver. Sebab bahagian belakang pun dia ada aircon vent dia sendiri. Yes, ada guys, teleskopik. Boleh jarak banyak boleh tarik banyak Ini menjadikan korang punya driving position jauh lebih dynamic. Dan saya suka dia punya steering design dia very classic. Dia penuh tapi kurus, simple, nampak mahal. Dan seat dia pun saya suka. Kalau korang turunkan habis, dia nampak macam ala-ala bucket seat. Dia tepi ni pun macam hug juga. Dan bahagian tengah dia ni, besar Korang boleh letakkan macam-macam. Ada satu USB port Type C dan ada satu 12 volt socket. Satu lagi jarang ada sekarang, kereta-kereta sekarang, sunglass holder guys. Sunglass holder. Daripada bahagian belakang yang paling kontroversi bahagian belakang ni paling kontroversi. Sebab kebanyakan orang katakan bahagian belakang kereta ni sangat-sangat sempit.
Ya, kategori sempit, tapi dia tidak rasa sempit Mazda 3 punya bahagian belakang. Actually bagi saya, kalau korang tengok jarak ni okey je. Ini adalah sitting position saya tadi. Korang tengok jarak ni okey je. Dan bawah ni ada ruang kaki yang sangat-sangat luas sebab seat dia macam tinggi sikit kan. Cuma dia punya seat ni macam agak sedikit pendek lah. Dan recline angle dia ni macam agak duduk, kena duduk proper sikit, tak boleh nak slouch macam inilah kan. Tingkap dia, kalau korang tengok daripada luar, tingkap kereta ni, cermin dia nampak macam tinggi tau. Dan kecil. Sebab kereta ni diambil daripada Mazda 3. Side cladding bawah tu dia tambah. Itu yang menampakkan proportion tingkap ni jadi kecil. Cuma daripada bahagian dalam ni, okey. Korang tak adalah rasa macam orang luar nampak sangat kan. Dan tak terasa terkurung sangat. Okey je. Not bad. Dan bahagian tengah-tengah ni ada aircon blower. Cuma tak ada USB port. Tak ada untuk charging. Armrest dia cuma ada 2 cup holder. Tak ada USB port juga kat bahagian sini. Seat pocket dia cuma ada bahagian sebelah sini saja. Bahagian sebelah sini kosong, tak ada. Cuma belakang ni lampu dia macam kesian sikit lah kan. Dengan bong dia macam ni. Dan lampu dia korang tak boleh adjust. Very nampak macam cut cost lah kat situ. Yap, ada part-part kat dalam kereta ni yang nampak macam agak sedikit cut cost. Yes, yang macam korang tengok tadi, kereta ni bukanlah sebuah kereta yang perfect. Ya, kereta ni tak perfect. Tapi untuk kegunaan sesetengah orang, bagi saya enough. Ada benda-benda yang dia tak ada, tapi ada juga benda-benda yang dia offer tak ada dekat kereta-kereta lain pesaing dia macam Corolla Cross dan HR-V. Tapi satu kelebihan yang Mazda offer dekat kereta-kereta dia adalah daripada segi dia punya driving feel, handling dia guys. So benda tu kita akan ceritakan dalam next video. Bahagian kedua, saya akan test drive kereta ni. Saya akan ceritakan daripada segi dia punya performance, engine, dan yang paling penting, dia punya fuel consumption dan dia punya teknologi Sky Active G. Mazda berani dia main dengan compression ratio. Yang lain VTEC, VVTi dia cuma main dengan ratio minyak dengan angin kan. Ni dia main dengan minyak petrol punya compression ratio. So kita jumpa dalam next video. Kalau korang nak tengok macam mana performance kereta ni dan dia punya handling, korang bantu saya dengan 2 klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah video ni guys. So akhir kata daripada saya, Nas Abdullah. Salam CX-30, strategi, fight and Strategy, fight, conquer. Apa strategi? Mampu kau membara when it's time to fight.